Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Suara okey tak Sama? Alhamdulillah. Okey. Okey, jelas. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Al-Fadhil saudara pengurusi majlis Ustaz Mam Laga hafizahullah subhanahu wa ta'ala, pihak penganjur doa Dumbulu Gading, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan kita. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan sujud sahwi. Kata pengarang rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Katanya wa sujudus sahwi wa in kathura sajdatan. Sujud sahwi walaupun banyak, wa in kathura ay wa in kathura sahwu. Sujud sahwi hanya sajdatan, 2 sujud. Jadi apa yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala adalah sujud sahwi walaupun banyak as-sahwu, banyak kali berlaku lupa dalam sembahyang, hanya 2 sujud. Kalau sekali lupa 2 sujud, banyak kali tetap 2 sujud. Dia bukan kalau banyak kali maka berganda sujud. Bukan begitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi salam sembahyang zuhur ataupun asar hanya 2 rakaat. Ya, sepatutnya 4 rakaat, Rasul buat bagi salam 2 rakaat. Lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi 2 rakaat, salam 2 rakaat, okey, situ berlaku kesalahan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, sahabat tanya pula, maka Rasul jawab, maka cakap pula 2. Yang ketiganya ada riwayat menyebut Rasul berjalan dah 3. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sambung balik sembahyang. Lepas tu pada penghujung sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi sebanyak 2 kali. Jadi beberapa kesalahan yang berlaku dalam sembahyang ataupun beberapa terlupa yang berlaku dalam sembahyang, sujudnya tetap hanya 2 sujud sahaja. Itu maksud wasujudus sahwi wa in kathura sajdatan. Kasujudis salah. Yang mana 2 sujud sahwi saat itu, 2 sujud tu seperti sujud sembahyang. Lagu mana kita sujud sembahyang, begitulah 2 sujud sahwi. Okey. 2 seperti sujud sembahyang ni pada perkara yang diwajibkan, pada perkara yang disunat. Jadi kita sujud sembahyang, kita ada 7 anggota. Okey, sujud sahwi pun ada 7 anggota. Sujud sembahyang mesti kita kena tinggikan punggung daripada kepala. Begitu juga sujud sahwi mesti kena tinggikan punggung daripada kepala. Sujud sembahyang mesti kita kena tekan sikit dahi. Maksud tekan ni maksudnya kita kena tekanlah dahi sikit. Begitu juga sujud sahwi kena tekan dahi sikit. Sujud sembahyang ada tumakninah, begitu juga sujud sahwi ada tumakninah. Sujud sembahyang ada duduk antara 2 sujud, dan perlu kena tumakninah juga dalam duduk antara 2 sujud. Begitu juga sujud sahwi ada duduk antara 2 sujud, yang mana sunat duduk sunat
yang mana duduk sujud sahwi ada duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud sunat kita duduk iftirash, begitu juga duduk antara dua sujud sahwi sunat kita duduk iftirash. Okey. Itu maksud kasujudis salah. Sehingga kan bacaan di dalam sujud sembahyang, duduk antara dua sujud sembahyang, bacaan itu juga dibaca dalam sujud sahwi dan duduk di antara sujud sahwi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya apa yang disebut oleh fuqaha bahawasanya bacaan tasbih dalam sujud sahwi dia sama je dengan bacaan tasbih di dalam sujud sembahyang. Sebagaimana kita dalam sujud sembahyang kita baca subhana rabbiyal a'la ataupun subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Tasbih itu tasbih yang sama juga sunat kita baca dalam sujud sahwi. Maksudnya dalam sujud sahwi bukan ada tasbih ataupun bacaan yang khusus yang lain daripada bacaan sujud biasa, bukan. Cuma di sebahagian daripada ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya oleh kerana orang yang sujud sahwi ini adalah dia terlupa. Sehingga kan sunat dia sujud sahwi, maka selayaknya dia bertasbih kepada Allah dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat lupa dan daripada sifat tidur. Baik. Dia baca lagu mana? Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Gitu. Itu atas pandangan sebahagian. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, okey, itu yang pertama. Sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya hak yang layak baca subhana man la yanamu wa la yashu ketika orang saat itu terlupa sehingga sunat dia sujud sahwi. Tapi kalau dia buat dengan sengaja sehingga sunat sujud sahwi, maka hak yang layak bukan baca subhana man la yanamu wa la yashu. Bukan hak layak dia baca astaghfirullah. Dia kena istighfar kepada Allah kerana kecuaian dia. Maksud dia ni, kan kita orang hak yang tinggal tasyahud awal, dia dulu kadang-kadang dia tertinggal secara sengaja, kadang-kadang dia tertinggal ataupun kadang-kadang dia tinggal tasyahud awal dengan sengaja, kadang-kadang dia tertinggal, maksudnya tinggal dengan terlupa. Kalau tinggal dengan sengaja ataupun tinggal dengan sengaja ataupun terlupa, hukum dia sama. Dia tidak membatalkan sembahyang kerana tasyahud awal adalah sunnah. Namun pada penghujung sembahyang sunat dia sujud sahwi. Sama ada dia saat itu tinggal dengan sengaja tahiyat awal ataupun dengan terlupa. Jadi kalau orang yang tinggal dengan terlupa, dia terlupa untuk sujud, untuk duduk untuk sujud pula, untuk baca tasyahud awal lah, tu baru tu. Dia terlupa untuk baca tasyahud awal, maka yang layak dia bertasbih di dalam sujud dengan tasbih subhana man la yanamu wa la yashu. Tetapi kalau dia sengaja tinggal tasyahud awal, maka hak selayak bukan subhana man la yanamu wa la yashu, bukan dia kena istighfar, astaghfirullah. Itu sebagai contoh. Baik. Katanya wal jadidu anna mahallahu baina tashahhudihi wa salami. Kaul jadid bahawa tempat sujud sahwi adalah di antara tasyahudnya dan salam. Jadi bukanlah selepas daripada salam, bukan sebelum daripada salam. Namun di sana ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, iaitu kaul qadim. Kaul qadim dia melihat kepada sahwu saat itu berlaku ada penambahan ke ataupun ada pengurangan. Kadang-kadang kita
ada penambahan, kadang-kadang ada pengurangan. Penambahan contoh rakaat 4 kita buat 5. Pengurangan contoh sepatutnya kena baca tasyahud, awal kita tak baca. Baik. Jadi ada pandangan yang kedua, qaul qadim dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya kalau dia terlupa yang mana dia telah mengurangkan, maka ketika itu sujud sebelum daripada salam. Tapi kalau dengan menambahkan, maka sujud selepas daripada salam. Maka itu pandangan yang kedua, iaitu qaul jadid dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun pandangan yang pertama adalah pandangan yang mu'tamad, iaitu apa jua kesalahan dalam sembahyang yang menyebabkan sunat sujud sahwi kena sujud sebelum daripada salam. Tapi kalau kita tengok kepada hadis, ada hadis yang menjelaskan Rasulullah pernah sujud sebelum daripada salam, dan ada hadis yang menjelaskan Rasulullah sujud selepas daripada salam. Tetapi kenapa pandangan mu'tamad mengatakan sunat sujud sebelum daripada salam, sedangkan ada hadis yang mengatakan sunat sujud selepas daripada salam? Kerana sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Imam Ibn Shihab Az-Zuhri guru kepada Imam Malik, seorang ulama hadis yang terkenal, juga ulama fiqh. Yang mana Imam Ibn Shihab Az-Zuhri menyebut bahawasanya perbuatan Rasulullah sebelum daripada salam adalah akhir daripada dua perkara yang dilakukan oleh Rasulullah. Memang betul, Rasulullah ada sujud sebelum daripada salam dan ada sujud selepas daripada salam. Tapi kalau kita tengok, hak yang akhir daripada dua perkara tersebut adalah sujud sebelum daripada salam. Maka sebab itulah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, sujud sahwi adalah sebelum daripada salam. Baina tasyahudihi wa salami. Fa in sallama 'amdan fata fil asah. Dan jika memberi salam dah ia, maka jika dia memberi salam amdan dengan sengaja, maksudnya sepatutnya dia sunat sujud sahwi, tiba-tiba dia bagi salam tanpa dia sujud sahwi. Dengan sengaja, dia tahu dia ada sujud sahwi, tapi dia dah sujud, dia terus bagi salam, fatah, luputlah ia kembali kepada as-sujud alal fil asah. Tak boleh jahil nak sujud. Sebab apabila sengaja dia bagi salam, maka ketika tu luput dah sujud sahwi. Sebab sembahyang telah terputus dengan salam. Sedangkan tempat sujud sahwi adalah sebelum daripada salam. Au sahwan, aqaf pada amdan. Dia memberi salam dengan terlupa. Dia memang nak sujud dah, tapi dah ingat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru mari teringat, oh aku nak sujud sahwi lagi. Maka kata ulama kena tengok, kalau waqal al-faslu, dan panjang oleh perceraian, maksudnya panjang oleh perceraian di antara salam dengan dia ingat balik, kan dah diterupakan daripada salam dengan ingat balik tu lama dah dah ambil nasi 4 pinggang dah. Maka ketika tu fata fil jadid, maka luputlah ia sujud pada qaul jadid. Kalau dia lupa, lepas tu dia ingat, dia lupa untuk sujud, dia bagi salam, dia lupa untuk sujud, lepas tu dia ingat, dan jarak di antara dia bagi salam dengan ingat saat itu panjang dah pada huruf, maka luputlah sujud sahwi mengikut qaul jadid. Sujud sahwi dah lah. Wa illa fala ada nas. Dan jika tidak, maksudnya jika tidak panjang perceraian di antara salam dengan ingat, fala yafut, maka tidak luput dah ia sujud sahwi. Kalau dia tidak panjang, maka tidak luput. Ada nas, dia mengikut nas. Nas ni maksudnya nas Imam Syafi'i sendiri. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allah dah ingat setara sujud sahwi. Okey, itu dipanggil dia pendek perceraian di antara bagi salam dengan ingat. Maka ketika itu tidak luput sujud sahwi, bukan tetap sunat sujud sahwi. Sujud mula. Apabila sujud mula, wa idza sajada sara 'aidan ila as-salati fil asah. Apabila dia sujud, maka jadilah ia kembali kepada sembahyang mengikut qaul yang asah. Jadi apabila dia sujud semula, maka dia kira dia kembali balik kepada sembahyang. Orang ni
dia terlupa baca tahiyat awal. Maka sunat dia sujud pada hujung sembahyang dia kat gini. Sebelum daripada salam, selepas daripada tasyahud. Sunat dia sujud. Tiba-tiba dia tak teringat pun nak sujud. Terlupa untuk sujud. Maka kata ulama, kena tengok daripada bagi salam dia ingat semula tu bahawa dia terlupa untuk sujud. Lama ke sekejap? Kalau sekejap, maka boleh dia masuk semula dalam sembahyang. Lepas tu dia sujud semula. Apabila dia masuk dalam sembahyang balik untuk sujud, maka dia kembali kepada sembahyang semula. Itu maksud dia. Baik. Apabila dia kembali kepada sembahyang semula, andai kata berlaku perkara yang membatalkan sembahyang ketika itu, sedangkan belum lagi dia memberi salam, memberi salam pula sekali lagi, maka batal sembahyang dia. Tapi kalau tidak masuk dalam sujud, tiba-tiba berlaku perkara yang membatalkan sembahyang, maka tak batal sembahyang dia. Sebab selesai dah. Okey, kita buat contoh gini, kita buat dua contoh. Dia ni sepatutnya sunat sujud sahwi pada penghujung sembahyang ni. Tiba-tiba dia terlupa untuk sujud. Lepas daripada salam baru dia teringat. Oh, aku nak sujud lagi. Ya, malah nak sujud. Oh, ketuk. Okey, sembahyang dia sah. Sembahyang dia sah. Sembahyang dia tak batal. Sebab berlaku setelah daripada dia keluar daripada sembahyang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia sepatutnya ada sujud pada penghujung sembahyang dia. Tapi dia terlupa nak sujud. Dia terlupa nak sujud. Maka dia pun bagi salam. Oh, baru dia ingat. Oh, Allah tak sujud lagi. Lepas bersalam sekejap, dia ingat. Maka dia masuk semula dalam sembahyang. Okey. Dia pun sujud yang pertama. Sujud sahwi yang pertama. Lepas tu duduk antara dua sujud, tiba-tiba ketuk. Maka batal sembahyang. Kalau dia tak masuk saat ni, dah batal dah. Tapi oleh kerana dia masuk semula, maka dikirakan dia kembali kepada sembahyang. Apabila berlaku perkara yang membatalkan sembahyang ketika itu, maka batal sembahyang. Okay, habis. Katanya, walau saha imamul jum'ati. Apabila lupa oleh imam Jum'at. Imam Jum'at terlupa. Wasajadu, dan sujud mereka itu. Fabana fautuha, maka nyata oleh lupuknya. Lupuk Jum'at. Atammu zuhran wasajadu. Nescaya hendaklah mereka itu menyempurnakan sembahyang zuhur dan sujud mereka itu. Okey, katakanlah imam sembahyang Jumaat dia terlupa. Imam sembahyang Jumaat dia terlupa. Sepatut sembahyang Jumaat 2 rakaat, dia bahang pula rakaat yang ketiga. Okey, itu maksudnya terlupa. Dia masuk pula rakaat yang ketiga. Dia buat pula rakaat yang ketiga. Baik, dia bangun berdiri, makmum kata subhanallah. Dia pun turun semula. Dia silap. Sunat dah dia sujud sahwi. Baik. Tiba-tiba mereka sujudlah ke dah? Sujud. Lepas daripada sujud, nyata lupuknya sembahyang Jumaat. Maksudnya tiba-tiba orang bang asar dah. Masuk dah teng, 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 bunyi jam. Masuk waktu asar dah setengah. Panjang sangat tu imam baca tu. Sembahyang Jumaat alik darat. Alik darat nak boleh ke sembahyang. Saat itu nak cukup 40 tambahlah tumbah. Pukul 3 baru dia sembahyang tu imam baca panjang pula. Contohlah ni kita kata contoh ni. Lepas tu buat salah pula. Okey, sunat sujud sahwi. Sujud dah. Acu nak beri salam, tek 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 bunyi jam. Oh, masuk asar. Maka ketika tu kena buat zuhur. Sebab syarat sembahyang Jumaat kena jatuh ke semua sembahyang Jumaat dalam waktu zuhur. Tiba-tiba dak habis sembahyang Jumaat, habis dah waktu zuhur, maka mesti kena buat sembahyang zuhur. Maksudnya kena buat, kena sempurnakan, kena tambah balik 2 rakaat dak lewi salam tu. Dak lewi salam tu. Okey, apabila dia tambah balik 2 rakaat, adakah sunat dia sujud semula pada penghujung sembahyang dia? Kata Imam Nawawi, atammu dhuhran wa sajadu, dan sujud mereka itu kena sujud pula sekali lagi. Itu maksud dia. Walau dhanna sahwan fasajad fabana adamu sajada fil asah. Sekiranya menyangkalah ia seorang akan terlupa, fasajad, maka sujud. Dia menyangka dia terlupa, maka dia sujud.
fabana adamu, maka nyata tidak adanya sujud. Sajadah, sujudlah ia fil asal, kena sujud sekali lagi. Tu dia. Gua ada cerita. Gini. Dia tengah-tengah sembahyang Zuhur. Tengah sembahyang Zuhur pula. Dia sembahyang Zuhur. Lepas tu pada penghujung sembahyang, masa duduk tasyahud tu, dia baru teringat. Oh, aku dah ingat baca tasyahud awal. Dah ingat baca tasyahud awal. Kena lah. Sunatlah sujud sawi. Dia pun sujud sawi. Lepas daripada dia sujud sawi, selesai, acu nak bagi salam, baru tinggal, bukan semayang. Ni aku tinggal tasyahud awal. Semayang sebelum ni. Alah, silap. Semayang dah tinggal pun. Jadi, tadi dia sujud sawi kerana beranggapan dia telah melakukan perkara yang sunat sujud sawi. Rupanya pada hakikatnya tak sunat pun dia sujud sawi. Tapi pergi sujud sawi juga. Silap. Maka kata ulama, kena sujud sekali lagi. Sebab apa? Sebab sujud sekali lagi adalah sujud sahwi hak sungguh. Hak saat itu sujud hak yang menambah rukun dalam sembahyang. Tetapi oleh kerana ia tidak sengaja, maka ketika tu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak batal sembahyang dia. Walaupun tidak batal, tetap sunat sujud sahwi. Sebab di antara perkara yang sunat sujud sahwi adalah seorang melakukan perkara yang membatalkan sembahyang kalau disengajakan, tapi tidak membatalkan sembahyang kalau terlupa. Jadi orang nampak macam 4 kali sujud sahwi. 2 kali, lepas tu sujud pula sekali lagi. Sebenarnya hak yang hakikatnya sujud sahwi adalah hak 2 akhir tau. Hak 2 sebelum tu dia silap. Dia silap, tapi tak batal lah sembahyang dia. Itu maksud walau dhanna sahwan fasajad fabana adamu sajada fil asah. Sekiranya menyangkalah ia akan sahu, maka sujud. Fabana adamu, maka nyata tidak ada dia sahwi, Allah silap, maka sajadah fil asah. Kena sujud pula sekali lagi mengikut kaul al-asah. Okey, habis. Sebab dia telah menambah 2 sujud. Yang tidak ada sebab yang disunatkan sujud. Tambah 2 sujud, pada asalnya dah sunat. Bahkan boleh membawa kepada batal sembahyang sebab menambah rukun. Itu maksud dia. Setengahnya kata dia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tusannu sajadatut tilawah, disunatkan sujud tilawah, sujud bacaan. Dia sujud bacaan ni dalam sembahyang dengan luar sembahyang sama dia sunat. Maksud sunat kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal tidaklah berdosa. Buat dapat pahala, dan kalau kita tinggalkan tidaklah berdosa. Bahkan ada sebahagian daripada sahabat, dia tidak sujud ketika dia membaca ayat yang sepatutnya sunat dia sujud. Katanya wahunna, dan kesemuanya sujud-sujud tilawah ni fil jadid, mengikut kaul jadid ada 14, ada 14. Ada 14 sujud. Ada 14 sujud. Sunat kita sujud tilawah, sama ada dalam sembahyang ataupun luar sembahyang. Minha sajdatal haji, antaranya adalah 2 sujud dalam surah Al-Hajj. Sajdata asalnya sajdatan, 2 sujud dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj ada 2 sujud. Yang pertamanya adalah ayat 18, yang keduanya ayat 77. Ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al adab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim inna Allah yaf'alu ma yasha. Okey, ini yang pertama. Yang keduanya adalah ayat yang ke-77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Baik. Antaranya adalah 2 sujud dalam surah Al-Hajj. Dia semua sekali ada
14. 14. Okey, tadi 2 dalam surah Al-Hajj. Yang ketiga dalam surah Al-A'raf ayat 206. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Lepas tu yang keempatnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Setengahnya dalam surah An-Nahl ayat 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikati wa hum la yastakbirun. Dalam surah Al-Isra ayat 107. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhirruna lil adqani sujjada. Lepas tu ayat 58 surah Maryam. Baik. Lepas tu dalam surah Al-Furqan ayat 60. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ayat 25 surah An-Naml. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfun wa ma tu'linun. Lepas tu dalam surah As-Sajdah ayat 15 tu innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Lepas tu dalam surah Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dalam surah An-Najm ayat 62. Fasjudu lillahi wa'budu. Surah Al-Insyiqaq ayat 21. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan surah Al-Alaq ayat 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik. Tu 14 hak yang sunat kita sujud. Katanya la sad, tidak sad. Maksudnya tidaklah sujud yang berada dalam surah Sad. Ni berlaku khilaf. Ada setengah ulama kata sunat sujud, ada setengah ulama kata tidak sunat sujud. Ayat sujud yang berada dalam surah Sad. Setengah ulama kata sunat sujud, setengah ulama kata tidak sunat sujud. Mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, tak sunat sujud. Ayat yang ayat yang ke-24 daripada surah Sad, ayat 24 daripada surah Sad. Wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Okey, ayat tu mengikut sebahagian daripada ulama sunat sujud, sebahagian yang lain tidak sunat. Pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i tak sunat sujud. Sebab dia bal hiya sajdatu syukri tustahabbu fi ghairi salah. Bukan ia kembali kepada ayat sujud yang adalah surah Sad saat itu. Adalah sajdatu syukr. Sujud syukur. Bukan sujud tilawah. Yang mana sujud syukur tustahabbu fi ghairi salah. Disunatkan dia pada selain daripada sembahyang. Manakala sembahyang tidak disunatkan. Bahkan tidak boleh buat sujud syukur dalam sembahyang. Wa tahrumu fiha fil asah. Dan haramlah ia sajdatu syukur fiha di dalamnya sembahyang mengikut kaul yang asah. Okay, habis. Dan haramlah ia sujud syukur fiha fis salah fil asah. Katanya wa tusannu, dan disunatkan dia kembali kepada sajdatut tilawah, sujud tilawah, lil qari, bagi orang yang membaca. Orang baca sunat sujud tilawah. Wal mustami',
dan orang yang mendengar. Orang baca sunat sujud, orang dengar pun sunat sujud. Wa tata'akkadu lahu bisujudil qari, dan semakin kuat tuntutan sunat sujud tilawah lahu baginya, bagi al-mustami' bisujudil qari, dengan sujudnya pembaca. Kadang-kadang pembaca tu tak sujud, maka walaupun ia tak sujud, sunat orang dengar sujud. Apatah lagi kalau pembaca sujud, maka lebih lagi kuat tuntutan, lebih lagi kuat tuntutan orang dengar tu sujud. Kalau qari sujud, maka kuat lagi tuntutan untuk dia sujud. Okay, habis. Itu maksud wa tata'akkadu lahu bisujudil qari, dan kuatlah tuntutan sujud tilawah lahu baginya, bagi al-mustami' bisujudil qari, dengan sebab sujudnya al-qari, pembaca. Qultu, berkata oleh aku, wa tusannu lis-sami', disunat dia akan sujud tilawah bagi orang yang mendengar. Bukan saja mustami', bukan sami' pun sunat sujud. Mustami' ni dia sengeleng nak dengar. Tu mustami', dia sengeleng nak dengar. Manakala sami' dia tidak sengeleng nak dengar. Tiba-tiba dia terdengar. Dah kiralah mu sengeleng nak dengar ke ayat yang mengandungi sujud tilawah, ataupun mu tak sengeleng nak dengar tapi terdengar, maka kedua-dua keadaan tersebut tetap sunat sujud tilawah. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Katanya wa in qara'a fi sholati sajada al-imam, dan jika membacalah ia dalam sembahyang, dan jika membacalah ia dalam sembahyang, sujud oleh imam, wal munfarid li qira'atihi faqat. Orang munfarid ni orang sembahyang seorang diri, bagi bacaannya sahaja. Kalau dia baca dalam sembahyang, kalau dia imam dia baca dalam sembahyang, maka tu imam sunat dia sujud. Orang sembahyang seorang diri dibaca dalam sembahyang ayat yang mengandungi sujud, dia baca dalam sembahyang. Sekali lagi ya. Kalau benda orang sembahyang seorang diri, sani imam, dia baca ayat yang mengandungi sujud tilawah dalam sembahyang, maka sunat dia sujud kerana bacaan dia. Itu imam, dan kerana bacaan dia orang sembahyang seorang diri. Baik. Wal ma'mumu, manakala ma'mum, li sajdati imami, kerana sujud imamnya. Ma'mum kerana sujud imamnya. Jadi bermakna kalau tu imam tak sujud, tak boleh sujud lah. Tak. Tetap sunat dia sujud kalau tu imam tak sujud. Silap. Tukar. Tu sujud sawi, ni sujud tilawah. Mula-mula silap. Sekali lagi ya. Sekiranya tu imam baca dalam sembahyang, ataupun sekiranya qara'a ni orang yang sembahyang, dia baca ayat yang mengandungi sujud tilawah dalam sembahyang, kalau dia imam, sunat dia sujud. Begitu juga kalau dia sembahyang seorang diri, sunat dia sujud untuk bacaan dia saja. Tu imam sunat sujud untuk bacaan dia, orang sembahyang seorang diri sunat sujud untuk bacaan dia. Maksudnya kalau tu imam, dia dengar orang sebelah dia, orang yang tak sembahyang tu baca ayat sunat sujud tilawah, ayat yang mengandungi sujud tilawah, tak sunat tu imam sujud tilawah ketika dia dengar ayat tersebut, sedangkan dia ketika tu tengah sembahyang. Tak sunat dia sujud tilawah. Dia sunat sujud tilawah kerana bacaan dia saja. Okey, tu imam dengar sembahyang seorang diri. Manakala makmum, wal ma'mumu li sajdati imamihi. Makmum saat itu dia sujud kerana sujud imamnya. Kalau tu imam sujud, dia kena sujud. Baik. Tapi kalau tu imam tak sujud, dia tak boleh sujud. Tu baru tu. Kalau tu imam tak sujud, dia tak boleh sujud. Fa in sajada imamuhu fatakhallafa awin akas batalat salatuh. Jika sujud oleh imamnya, imam dia sujud, fatakhallaf, dia takhalluf, dia menyalahi imam, tidak sujud. Awin akas, ataupun sebalik. Sebalik. Sani imam dia sujud, dia tak sujud. Ataupun sebalik, tu imam tak sujud, dia sujud. Sani tu imam sujud, dia tak sujud. Tebak sebalik ni, tu imam tak sujud, lepas tu dia nak sujud, ataupun dia sujud. Jawab kepada masalah tu, batalat salatu, batal sembahyang. Batal sembahyang. Baik.
Sebab makmum dia tidak boleh sujud tilawah dengan sujud tilawah dengan sebab bacaan dia. Dia boleh sujud tilawah dengan sebab bacaan imam. Itu dengan syarat imam sujudlah, kalau imam dah sujud dah ihram. Katanya wa man sajada kharij as-salati nawa. Sesiapa yang sujud dia adalah dia sujud tilawah itulah. Kharij as-salah di luar sembahyang. Ia sujud tilawah di luar sembahyang, bukan dalam sembahyang. Tadi dalam sembahyang. Nawa dia kena berniat. Sebab innamal a'malu binniyat. Wa kabbara lil ihram. Dia kena takbir ihram. Allahu akbar. Rafi'an yadayhi. Sunat dia angkat kedua tangannya. Allahu akbar macam sembahyang. Thumma kemudian lil hawiyyi bila raf'in. Kemudian sunat dia bertakbir pula untuk turun tanpa angkat tangan. Untuk turun tanpa angkat tangan. Tadi dia bertakbir ihram angkat dua tangan. Lepas tu dia nak turun sujud saat itu tak perlu dah angkat dua tangan. Allahu akbar tu je turun. Lepas tu wasajada kasajdatis salat, dan sujudlah ia seperti sujud sembahyang. Sekali sujud dalam sembahyang. Ia sujud tilawah sekali je. Tu sajada kasajdatit tilawah, seperti sekali sujud dalam sembahyang. Lepas tu warafa'ah, dan bangunlah ia mukabbiran, bertakbir Allahu akbar. Lepas tu wassalam, bagi salam. Itu cara mengikut mazhab Imam Syafi'i, cara sujud tilawah di luar sembahyang. Jadi kena angkat takbir Allahu akbar, lepas tu niat. Lepas tu turun, tak perlu dah angkat tangan. Lepas tu bangun semula. Lepas tu dia dia bangun semula saat itu, dia bertakbir Allahu akbar, lepas tu dia bagi salam. Jadi gitu sujud tilawah mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Katanya wa takbiratul ihram syartun 'ala sahih, dan takbiratul ihram adalah syarat mengikut pandangan yang sahih. Mesti kena takbiratul ihram untuk sujud tilawah di luar sembahyang. Wa kadza salamu fil adhhar, seperti ini juga salam mengikut qaul adhhar. Lepas selesai kena bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Hukum dia adalah syarat begitu. Mesti kena buat gitu. Katanya wa tushtaratu syurutus salah, wa tushtaratu syurutus salah. Maksudnya disyaratkan segala syarat sembahyang. Segala syarat sembahyang disyaratkan. Itu maksud wa tushtaratu syurutus salah, disyaratkan segala syarat sembahyang. Kena bersuci daripada dua hadas, kena menghadap kiblat, kena menutup aurat, kena suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Itu maksud disyaratkan pada sujud tilawah akan segala syarat sembahyang. Wa man sajada fiha kabbara lil hawiyyi wa lir raf'i. Barang siapa yang sujud dalam sembahyang pula, tak di luar sembahyang, dia bertakbir untuk turun dan untuk bangun. Allahu akbar, atau Allahu akbar. Wa la yarfa'u yadayhi, dan tidak mengangkat ia akan dua tangannya. Tak perlu angkat dua tangan. Tak perlu angkat dua tangan. Baik. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak perlu angkat dua tangan lah. Katanya, qultu, berkata adik aku, wala yajlisu listirahat, wala yajlisu lil istirahati, wallahu alam, dan tidak duduklah ia untuk istirahat. Tidak boleh duduk untuk istirahat. Tidak ada duduk untuk istirahat. Jadi itu bangun. Tidak sama dengan duduk pada rakaat yang pertama nak pergi kepada rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga nak pergi kepada rakaat yang keempat, sunat duduk istirahat. Wallahu a'lam. Jadi masalah sujud tilawah tak sunat duduk istirahat. Baik. Jadi kalau kita sembahyang biasa tu, kita sembahyang biasa, kita bangun daripada sujud yang kedua kepada rakaat yang kedua, kita bangun, kita ada duduk istirahat. Okey, gitu. Tapi kalau kita buat sujud tilawah dalam sembahyang, tidak sunat kita duduk istirahat, tu kita bangun.
Itu maksudnya. Wa yaqul, dan dia berkata. Ini doa dalam sujud. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi. Seterusnya katanya walau karrara ayatan fi majlisain sajada likul. Sekiranya mengulangilah ia seorang akan satu ayat. Ayat yang sama. Fi majlisain, di dalam dua majlis. Sajada likul. Nescaya sujudlah ia bagi setiap. Maksudnya dua majlis, dua tempat. Okey, dia duduk di tempat dalam bilik ni, dia duduk dalam bilik ni. Dia pun baca ayat yang ada sujud tilawah. Lepas tu nanti dia tu luar dia baca ayat tu juga. Tadi dia sujud, hak dua ni dia sujud pula. Sunat sujud belaka. Wa kadzal majlisu fil asah, dan seperti ini juga satu majlis. Mengulangi satu ayat yang mengandungi dalamnya ayat sujud tilawah, maka sunat dia ulangkan sujud. Dia ulang dua kali, sunat dua kali sujud. Sujud sekali, lepas tu sujud pula sekali lagi. Wa rak'atun ka majlis, satu rakaat seperti satu majlis. Satu rakaat seperti satu majlis. Dia mengulangi ayat yang mengandungi sujud tilawah dalam satu rakaat, maka dia ulang sekali, maka sunat sujud. Lepas tu dia ulang baca pula, sunat pula sujud. Baca pula, sunat pula sujud. Itu maksud wa rak'atun ka majlis. Wa rak'atani ka majlisain, dan dua rakaat seperti dua majlis. Jadi kalau rakaat pertama dia baca ayat ada sujud tilawah, maka dia bersujud. Rakaat yang kedua dia baca ayat lain pula ada sujud tilawah juga, maka sunat sujud. Itu sepakat. Yang berlaku khilaf adalah kalau dalam satu majlis ataupun dalam satu rakaat dia ulang dua ayat, maka adakah memadai satu sujud ataupun mesti kena buat sujud setiap, kena buat sujud sama. Adakah memadai satu sujud ataupun kena setiap saat itu kena buat sujud dia? Jawapannya adalah mengikut al-asah, setiapnya kena buat sujud. Fa in lam yasjud wa qala al-faslu lam yasjud. Jika dia tidak sujud dan panjang perceraian, maka tidak lagi sunat dia sujud. Ia tak sujud. Lepas tu lama dah 5 minit baru dia nak sujud. Tak sunat dah sujud sebab putus dah mualak dia. Baik, ni dipanggil bab sujud tilawah. Tukar tadi nak becam bab sujud tilawah, disebut balik sujud sahwi. Okay, minta maaf banyak muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak tadi kita bincang berkenaan dengan sujud tilawah dan sujud sahwi. Patut ni kita nak bincang pula berkenaan dengan sujud syukur. Sujud syukur bagaimana? Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, kita tengok soalan ada tak sekejap. Kalau ada kita jawab soalan. Kalau tak ada kita berhenti dulu. Wallahu a'lam. Okey, soalan daripada saudara Muhammad Iman Imran. Hamba ada 3 soalan. Orang yang sujud sahwi lepas salam, kena bagi salam pula ke lepas tu? Ya, orang yang sujud sahwi lepas daripada salam, maksudnya dia terlupa untuk sujud sahwi, maka dia kena masuk balik dalam sembahyang. Dia pun sujud sahwi, maka dia kena bagi salam semula sebab dia masuk balik dalam sembahyang. Bila dia masuk balik dalam sembahyang, maka dia kena keluar balik dengan bagi salam semula. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, berapa kali disunatkan baca tasbih dalam sujud sahwi? 3 kali, sebagaimana sujud biasa. Sujud biasa kan 3 kali. Dalam sujud sahwi pun sama 3 kali. Soalan yang ketiga, duduk di antara 2 sujud sahwi, kena baca sama macam duduk di antara 2 sujud atau perlu diam sahaja? Jazakumullahu khairan. Pada zahirnya dia baca sebagaimana dia baca duduk antara 2 sujud. Pada zahirnya begitu. Dia kena baca ataupun sunat dia baca, sunat dia baca sebagaimana hak yang dibaca ataupun bacaan hak yang dibaca ketika dia duduk antara 2 sujud. Wallahu a'lam. Soalan daripada Fazrul Hakim. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Batal tak solat makmum yang tak niat sujud tilawah sedangkan dia ikut imam sujud tilawah? Okey, makmum tidak disyaratkan niat. Makmum tidak disyaratkan niat. Mesti makmum kena ikut imam. Imam mesti kena niat. Wallahu a'lam.
Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa iyyakum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau seorang solat dan baca surah yang ada sujud tilawah, tapi niat dia memang nak sujud tilawah, macam mana keadaan solatnya? Dia tidak boleh. Itu tidak boleh. Dia kalau misalnya gini, kalau orang ni nanti kita perincikan lagi. Dia pada asalnya sujud tilawah ni dalam sembahyang dia adalah sujud yang asli. Maksudnya dia bukanlah termasuk dalam perbuatan sembahyang pada asalnya. Jadi kalau kita antara benda yang membatalkan sembahyang adalah menambah rukun. Jadi kalau orang tu dia nak sujud, dia nak sujud tilawah dalam sembahyang, tiba-tiba dia pun ambil ayat yang ada sujud tilawah, maka perbuatan tersebut adalah tidak dibolehkan. Sebab tujuan dia adalah nak menambah rukun. Lepas tu dia cuba cari benda-benda yang boleh dia menambah rukun, maka hukum dia adalah tidak dibolehkan. Berbeza dengan orang yang memang dia baca Quran dalam sembahyang, sampai ayat yang ada sujud tilawah, maka ketika itu sunat dia sujud. Sunat dia sujud tilawah. Wallahu a'lam. Wa iyyakum. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua. Jadi untuk malam ni sekadar ni saja. Sebelum tu sekali lagi saya nak umum, insya-Allah pada esok kita akan teruskan dengan kitab Muwafiq wa Masbuq. Seperti biasalah, seperti minggu lepas. Jadi siapa-siapa yang ada soalan ataupun kurang faham ke ataupun apa-apa pertanyaan, bolehlah tinggal di ruangan komen, insya-Allah. Dan satu lagi, sesiapa yang nak beri sumbangan ataupun nak sponsor dan yang berkaitan dengannya, bolehlah berhubung dengan saudara Luqman ataupun boleh terus ke RHB Bank, Pertubuhan Gabungan Ilmuwan Terengganu. Jadi untuk malam ni sekadar ini saja. Sebelum kita tutup majlis, nak minta Ustaz untuk bacaan doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa limashayikhina wa liaqaribina wa liman ahsana ilayna wa liman awsana bid-du'a wa liarbabil huquqi 'alayna wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi mari sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله.